Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أما بعد. Alhamdulillah, pada jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menyampaikan umur kita sehingga sekarang ini kita berada pada 10 malam 10 hari yang terakhir daripada bulan yang mulia, bulan Ramadan, di mana 10 terakhir bulan Ramadan ini merupakan hari yang terbaik sepanjang bulan Ramadan. Subhanallah. Alhamdulillah, dan juga kita pun sedia maklum bahawasanya malam Lailatul Qadar itu akan berlaku pada malam-malam ganjil daripada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Kita sedia maklum, setiap daripada kita menginginkan untuk berjumpa dengan malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan, malam yang kita sedia maklum lebih baik daripada 1000 bulan. Namun, persoalan yang perlu untuk kita tanyakan pada diri kita adalah, apakah persediaan kita untuk berjumpa dengan malam Lailatul Qadar? Jika mana kita ini memang orang yang kuat beribadah, orang yang memang sudah ada program ibadah, orang yang sudah mendisiplinkan diri untuk beribadah, maka teruskan usaha tersebut. Dan jika mana di antara kita, maaf kata, ada yang masih lagi hayal, ada yang masih lagi rasa cuai, yang melinga-lingakan amalan-amalan, maka ambillah kesempatan 10 akhir Ramadan ini untuk kita berubahkan diri kita. Jadi, sebagai panduan, kita sedia maklum bahawa malam Lailatul Qadar itu malam yang tersembunyi. Nabi SAW bersabda dalam maksud hadis, carilah malam Lailatul Qadar itu pada 10 akhir Ramadan, kata Nabi. Hadis Al-Bukhari. Nabi suruh kita mencari. Jadi dalam soal kita mencari, bermakna bukan sahaja kita beramal pada malam 27 sahaja, tapi kita beramal pada 10 malam-malam ganjil pada bulan-bulan, pada sepanjang bulan Ramadan. Jadi, apa amalan yang kita nak buat? Kita sedia maklum, Nabi SAW mengajarkan kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha untuk membaca apa? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu kita sedia maklum. Tapi ada juga amalan-amalan yang lain yang kita boleh amalkan. Di antaranya, kita baca surah Al-Ikhlas 3 kali. Sepanjang daripada mula malam 21 kemarin kita dah buat. Jadi kita beramal apa? Baca surah Al-Ikhlas 3 kali pada tiap-tiap malam. Kalau andai kata bertepatan amalan kita tersebut kena pada malam Lailatul Qadar, maka ia akan dikali gandakan dengan 1000 kali. 1000 bulan. Subhanallah, dikali gandakan dengan 1000 bulan. Kenapa keluar bawah 3 kali? Kerana pahalanya menyamai dengan pahala khatam Al-Quran. Bukan bermakna kita dah tahu pahala khatam Quran ni dengan baca
surah Al-Ikhlas 3 kali ni, kita langsung tidak pedulikan untuk mengkhatamkan Al-Quran. Tidak. Ini sebagai fadilat yang lain. Subhanallah. Banyak surah-surah yang lain yang mempunyai pahala yang lebih kurang seperti itu. Seperti surah Al-Kafirun. Pahalanya seperti 1/4 Al-Quran bacaannya itu. Baca 4 kali sama dengan khatam Al-Quran dan seterusnya. Minimum kita ada baca surah Al-Ikhlas 3 kali. Yang kedua, membaca selawat 10 kali. Ini semua amalan yang Al-Fakir nak kongsikan. Apa yang Al-Fakir dapat diberikan, diajarkan. Benda ni, perkara ini adalah amalan-amalan yang simple-simple, yang ringan-ringan lah bahasa kita. Jadi yang ringan-ringan ini minimum janganlah tinggalkan. Jangan tinggalkan. Baik, jadi yang pertama tadi surah Al-Ikhlas 3 kali. Kemudian yang kedua membaca selawat 10 kali. Jadi bila kata 10 kali bermakna Allah Subhanahu Wa Taala akan membalas 100 kali. 100 kali apa? 100 kali pengampunan, 100 kali rahmat, 100 kali keberkatan yang Allah nak berikan bagi orang yang berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Jadi kita rebut. Bila nak start ni semua, lepas maghrib kita dah boleh start. Ada di antara kita yang berbuka makan sedikit. Kan? Buka azan je, makan kurma, minum air beberapa teguk, terus sembahyang maghrib. Setelah itu makan, kan? Dan pun telah kita lalui, makan kita pun berala kadar lah. Jangan kita berlebihan ketika makan untuk berbuka. Jadi bila kita makan ala kadar, kita kan ada plenty of time untuk kita isikan sebelum sampai waktu isyak. Baik, satu perkara yang kita harus ingat, bila kita masuk waktu isyak di dalam bulan Ramadan dan juga kita pada masa yang sama telah memasuki waktu untuk melakukan solat tarawih, bermakna setelah solat isyak dah boleh buat sembahyang tarawih, ia tidak ada kata putus daripada para ulama bahawa tarawih itu mesti buat immediately after sembahyang isyak. Tak ada. Tak ada. Jadi kalau kita rasa kita tidak ada peluang yang banyak atau kita tak ada enough time untuk kita isikan di antara maghrib dengan isyak, jadi sembahyang isyak tu kita lewatkan sedikit. Lewatkan sedikit. Kemudian tarawih tu pun boleh lewatkan lagi. Kalau kita yakin kalau kita lewatkan itu, kita tangguhkan solat tarawih kita itu tidak sampai kepada mendatangkan sifat malas dalam diri kita. Kita nak postponekan nanti pukul 10 malam baru kita nak sembahyang tarawih. Kita tahu diri kita ni macam mana. Kalau kita postpone, adakah kita akan melinga-lingakan solat tarawih? Atau kita langsung tidak buat? Atau kita yakin kita akan buat? Tanya pada diri masing-masing. Kalau kita ni jenis yang yakin kita akan buat, maka kita boleh penuhkan antara maghrib sampai kita buat tarawih itu dengan membuat amalan-amalan yang tertentu. Macam tadi baca Qul Huwallahu Ahad 3 kali, selawat 10 kali. Baik, ni yang kedua. Yang ketiga, apa yang kita nak buat? Sembahyang sunat tasbih. Lakukan pada tiap-tiap malam ini solat sunat tasbih. Solat sunat tasbih itu bermakna ia consist of 4 rakaat. Dia mempunyai 4 rakaat. Kalau dibuat pada waktu malam dengan 2 kali salam. 2 rakaat beri salam, bangun lagi buat lagi 2 rakaat beri salam. Subhanallah. Bolehlah untuk kita cek, tanya pada orang-orang yang arif tata cara untuk melakukan sembahyang sunat tasbih. Yang penting tiap-tiap rakaatnya itu dia ada mengandungi 75 kali tasbih. Tasbih apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, dalam maksud hadis, kalau kamu mampu untuk lakukan sembahyang sunat tasbih pada tiap-tiap hari, maka lakukanlah, kata Nabi. Kalau kamu tak mampu, kamu cuma mampu untuk buat seminggu sekali, maka lakukanlah. Kalau kamu mampu hanya buat sebulan sekali, buatlah. Kalau hanya mampu untuk setahun sekali, buatlah. Dia dalam maksud hadis. Kalau semua hidup sekali saja kamu mampu sekali, buatlah, kata Nabi. Nabi SAW bila kata step by step, hari, minggu, bulan, tahun, umur ni, ini nak menunjukkan kepada kita apa? Pentingnya melakukan sembahyang sunat tasbih. Penting. Subhanallah.
Ni yang ketiga. Sembahyang sunat tasbih boleh dilakukan secara berjamaah, boleh juga dilakukan secara bersendirian. Tetapi bersendirian itu lebih afdal. Kerana sembahyang sunat tasbih tidak dianjurkan, tidak disunatkan untuk dilakukan secara berjamaah. Tetapi kalau kita nak melakukan secara berjamaah sebagai mendorong orang-orang yang kurang faham melakukan sembahyang sunat tasbih, mengajak orang untuk sama-sama melakukan sembahyang sunat tasbih, seperti mana yang dilakukan oleh masjid-masjid setempat di negara Singapura kita ini. Kan? Sembahyang sunat tasbih beramai-ramai dibuat. Maka hukum bagaimana? Hukumnya adalah harus. Bukan tidak sah. Bukan tidak sah. Subhanallah. Baik. Tu yang ketiga, melakukan sembahyang sunat tasbih. Kalau kita rasa nak buat kat rumah, kat masjid, susah nak pergi dan seterusnya, buat bersama keluarga kita. Besar pahalanya tu. Subhanallah. Baik. Yang keempat, melakukan sembahyang sunat taubat. Sembahyang sunat taubat. Ini yang saya kongsikan ini adalah amalan-amalan yang minimum kita nak kena buat. Bila tiap-tiap malam ganjil ni kita nak kena buat. Tiap-tiap malam ganjil ni kita nak buat. Lebih lagi bagus. Subhanallah. Sembahyang sunat taubat. Yang keempat. Yang kelima, bersedekah. Walaupun sedikit. Sedekah itu tak semestinya kita nak kena keluar duit $1,000, nak kena keluar duit $500, $100, tak semestinya. Apa kata Nabi SAW? Kita lihat Nabi punya pengajaran. Nabi ajar sesuatu yang sangat simple. Nabi kata, takutlah kamu daripada api neraka, kata Nabi. Atau maksud hadis, dindinglah diri kamu daripada api neraka. Walau bisyiqqit tamar. Walaupun separuh daripada kurma. Bermakna apa? Walaupun dengan bersedekah separuh daripada kurma tu, jadilah. Nak cakap ni pentingnya untuk kita bersedekah. Itu dinding kita daripada api neraka. Jadi kita ambil peluang ni. Jadi kalau kita dapat bertepatan sedekah kita itu kena pada malam Lailatul Qadar, untung tak? Subhanallah, untung. Subhanallah. Jadi yang kelima ni, memperbanyakkan sedekah. Terserah kita. Nak sedekah $10. Ustaz, saya nak sedekah kat siapa? Bagus. Kalau kita seorang suami, maka afdal. Orang yang paling utama sekali untuk kita bersedekah adalah keluarga kita. Kasih pada ibu kita ke, pada bapa kita ke, pada isteri kita ke, pada anak-anak kita ke. Semua tu dikira pahala. Walaupun memang orang itu kita tanggung nafkahnya. Yang kita tak sah kasih mereka itu zakat harta. Zakat fitrah. Tak sah. Tapi kalau bukan itu zakat, maka sedekah itu sah untuk diberikan kepada mereka. Subhanallah. Zakat itu sah untuk diberikan kepada mereka. Kalau kita nak bersedekah kepada kita punya pembantu, dipersilakan pun boleh juga. Bi, hari ni saya mau kasih sama kamu $10. Untuk apa ni sir? Tak apa, untuk kamu aja. Dipersilakan. Kalau kita nak keluarkan zakat fitrah sebagai sedekah untuk dia, tak apa, boleh. Dengan syarat kita mendapatkan pengetahuan daripada pembantu kita tu. Dia kena keluarkan zakat fitrah kat negeri kita. Pasal dia cari nafkah kat negeri kita. Kemudian, tanggungjawab kita bukan untuk bayarkan untuk dia. Itu betul. Bukan tanggungjawab kita untuk bayarkan untuk dia. Tetapi, kalau kita nak bayarkan untuk dia, maka itu sebagai satu sedekah. Saya nak bayarkan untuk kamu ya. Ya sir, boleh. Dah. InsyaAllah sah. Zakat fitrah dia memanglah ibadat nafsi, tapi boleh untuk diwakilkan dan orang tu nak bayarkan untuk dia. Sama macam ibadat korban. Isteri saya nak buat, kan? Kemudian saya nak belanja itu korban untuk isteri saya, sah tak? Sah. Maka begitu juga dengan zakat fitrah. Kemudian mana-mana yang kosong-kosong, yang bolong-bolong dalam puasa kita, yang tempel-tempel, yang tampal kita punya kekurangan-kekurangan dalam puasa kita adalah puasa-puasa sunat. Kita puasa 6, insya-Allah tampal apa-apa yang lopong-lopong dalam puasa wajib Ramadan kita. Puasa Senin Khamis, puasa 3 hari pada tiap-tiap bulan. Ini yang menampal. Adapun zakat fitrah, maka sebagian ulama mengatakan, kalau tak silap saya hadis, wallahu alam, amalan puasa kita tidak akan terangkat selagi mana kita belum melakukan zakat fitrah. Mana kalau bulan Ramadan ini selesai,
kita tak lagi keluarkan zakat fitrah, bermakna kalau sudah hampir selesai kita masih tak keluarkan zakat fitrah, bermakna pahala Ramadan kita belum angkat lagi. Keluarkan zakat fitrah. Masuk waktu wajibnya. Masuk waktu wajibnya. Semua orang wajib keluarkan. Tapi bila semua orang diwajibkan, tanggungjawab seseorang untuk keluarkan zakat fitrah. Tapi bila wajibnya masuk, waktu wajibnya masuk pada malam bang hari raya. Malam hari raya, bang maghrib malam hari raya. Sebab tu syarat, di antara syarat zakat fitrah itu apa? Hendaklah orang itu bertemu dengan malam pada hari akhir bulan Ramadan dan awal bulan Syawal. Bermakna sebelum maghrib hari Ramadan terakhir dan lepas maghrib pada malam hari raya. Subhanallah. Jadi zakat fitrah tu tidak ada kena-mengena untuk menempel-nempel pahala puasa kita. Tidak. Yang menempel itu adalah puasa Ramadan kita. Puasa sunat kita, insya-Allah. Baik. Jadi kita ambil peluang yang kelima ini untuk memperbanyakkan sedekah. Memperbanyakkan sedekah. Subhanallah. Baik. Kemudian itu yang kelima. Yang keenam. Yang keenam adalah melakukan solat subuh berjamaah dan juga solat isyak berjamaah. Sembahyang isyak berjamaah dan sembahyang subuh berjamaah. Sama ada kita nak lakukan sembahyang isyak berjamaah itu di masjid, memandangkan kita selalu melakukan tarawih itu di masjid, ataupun kita nak melakukan sembahyang berjamaah itu di rumah kita masing-masing. Tafadhal, terserah kita. Ini 6 amalan yang minimum untuk dilakukan on top of membaca Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Daripada jemaah yang dirahmati Allah sekalian, dah 10 malam terakhir ini bukan masa untuk kita hayal-hayal lagi. Memang kita sibuk nak untuk persiapan hari raya. Nak gantung langsir, nak vacuum rumah, ada yang di antara kita cat rumah, ada di antara kita yang buat kuih dan sebagainya. Memang kita serba-serbi dalam keadaan kesibukan. Tapi dalam keadaan kesibukan itu, jangan jadikan kesibukan kita itu menghalang untuk kita mencari akhirat kita. Kita kena ingat, tahun ini Allah Subhanahu Wa Taala bertemukan kita dengan bulan Ramadan 1442 Hijriah. Apakah kita yakin kita akan bertemu dengan bulan Ramadan 1443 Hijriah? Wallahu a'lam bishawab. Tak tahu. Jadi bila kita tak tahu, anggaplah Ramadan kita ini Ramadan yang terakhir. Ramadan yang terakhir di mana lepas ni kita tak akan jumpa lagi bulan Ramadan. Kita akan menjadi penghuni kubur. Anggaplah Ramadan ini Ramadan yang terakhir. Baru kita akan definitely akan letakkan masa kita. Walaupun dalam keadaan kesibukan dunia, kita akan sempatkan masa kita untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Jadi inilah antara tips-tips, panduan-panduan agar mana kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar untuk kita memperbanyakkan amalan kita pada malam Lailatul Qadar. Yang 6 ini minimum. Kita nak buat lebih, dipersilakan, tafadhal. Ustaz, saya nak baca ratib Al-Hadad tiap-tiap malam ni, boleh tak? Boleh. Nak baca ratib Al-Atas tak? Boleh tak? Boleh. Nak baca Dalailul Khairat? Boleh. Apa saja amalan yang kita nak buat yang memang bukanlah perkara-perkara yang dilarang dalam agama, kita nak lakukan, tafadhal, dipersilakan. Buat amalan kita. Baik. Jemaah yang dirahmati Allah sekalian, pada perjumpaan yang lalu kita sedang membahaskan tentang berkenaan dengan puasa yang khusus, puasa yang sempurna. Telah kita melalui yang pertama sehingga yang kelima. Daripada tengah hari ini, insya-Allah kita akan menyambung yang keenam, yang terakhir. Yang keenam, yakni yang terakhir. Yang terakhir apa? Yang keenam adalah hendaklah setiap kali dia setelah berbuka. Hendaklah setiap kali setelah dia berbuka, hatinya itu berada dalam keadaan risau. Hatinya itu berada dalam keadaan risau. Hatinya itu berada dalam keadaan takut. Hatinya itu berada dalam keadaan mengharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takut apa? Risau apa? Takut amalan puasa yang dia lakukan pada hari tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia risau, takut. Aku hari ni puasa ni, Allah terima tak
Aku ni banyak kekurangan. Tadi aku ada tidur lebih daripada 1 jam. Aku ada naik suara dekat orang. Aku ada buat ini, aku ada buat itu. Agak-agak Allah terima ataupun tidak. Bila kita ada puasa, kemudian setelah kita berbuka itu, kita ada rasa risau. Rasa risau tentang amalan puasa kita. Ada amalan yang kita lakukan sepanjang hari tersebut. Bermakna tanda di antara puasa kita itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ada rasa risau, rasa Allah terima ke tidak, dan seterusnya. Jadi ini adalah sifat yang penting untuk kita ada ketika kita berbuka. Dia bukan mesti kata immediately after berbuka, tidak. Tapi setelah itu, setelah kita puasa, maknanya mungkin lepas sembahyang maghrib ke, lepas sembahyang isyak ke, lepas sembahyang tarawih, kita dah tadarus Al-Quran, kemudian kita tengah nak tidur tu, sedang nak terlena mata, baru terfikir balik, agak-agak hari ni Allah terima tak aku punya amalan? Subhanallah. Adakah hari ini Allah Subhanahu Wa Taala masukkan aku di antara golongan orang-orang yang Allah dekatkan, atau antara golongan yang Allah Subhanahu Wa Taala murkai? Subhanallah. Jadi hatinya itu selalu ada sifat risau. Hatinya itu ada sifat risau. Pasal apa? Nabi SAW dah bersabda, berapa ramai orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan juga dahaga. Subhanallah. Jadi setiap kali bila kita berbuka, adakah ini sifat? Walaupun bukan ada buka on the spot, mungkin nanti waktu kita nak tidur dan sebagainya, kita ada risau itu. Adakah Allah ini terima ataupun tidak? Kita kena ingat Nabi SAW bersabda apa? Dalam sebuah hadis Hasan, kata silap saya, inna sawma amanatun. Sesungguhnya puasa itu adalah sebuah amanah. Falyahfaz amanatahu, maka hendaklah dia seseorang itu menjaga amanahnya. Nabi kata sesungguhnya puasa itu adalah amanah. Sesungguhnya puasa itu adalah amanah, maka hendaklah setiap orang itu menjaga amanahnya. Subhanallah. Jadi bila kita berpuasa, kita menjaga puasa kita itu daripada segala macam perkara-perkara yang boleh untuk menggugurkan pahala puasa kita, yang menjadikan pahala puasa kita itu tak dapat full, dapat separuh, ataupun dapat suku, ataupun berapa persen saja pahala puasa kita. Jadi kita jaga pahala puasa kita itu daripada perkara-perkara yang boleh menjadikan pahala puasa kita itu berkurangan. Subhanallah. Jadi inilah beberapa perjumpaan kita sepanjang bulan Ramadan ini yang membahaskan, yang kita sentuh adalah tentang berkenaan dengan menjaga puasa kita sehingga mencapai kepada tahap kesempurnaan. Menjaga mata, menjaga diri kita, menjaga percakapan kita dan seterusnya. Sampailah pada tengah hari ini adalah untuk mendatangkan sifat risau, mendatangkan sifat takut, sifat mengharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, agar mana sama ada Allah terima ataupun tidak pahala puasa kita. Subhanallah. Jadi insya-Allah pada perjumpaan yang seterusnya pada hari Sabtu nanti, kita tidak akan lagi membahaskan berkenaan dengan buat puasa, tapi kita akan membahaskan perkara-perkara yang berkaitan dengan hari raya Aidul Fitri insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.